Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memperbanyakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Pada pagi ini Allah dengan rahmatnya, dengan taufiknya, kita dapat dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Moga-moga Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Pagi ini saya menggantikan slot Dr. Ishak Sulaiman yang tidak dapat hadir. Kita doakan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan urusan beliau, dilapangkan dada dan sebagainya. Jadi untuk tajuk pengisian kuliah subuh pagi ini, saya membawa tajuk yang biasa kita bincangkan, yang biasa kita amalkan, iaitu berkenaan dengan doa. So tajuk doa ni dia sebenarnya dia sangat besar, tajuk doa. Kalau bincang tajuk doa ni, kita boleh bincang dari sudut apakah kelebihan doa, boleh bincang apakah waktu doa yang mustajab, boleh bincang apakah doa-doa yang dianjurkan untuk baca, kena bincangkan apakah cara dan kaedah adab dalam berdoa. Jadi untuk tempoh lebih kurang sehingga waktu syuruk, insya-Allah kita cuba mulakan dengan mengambil manfaat. Ada 13 kelebihan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat kelebihan hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ini kita mentaati perintah Allah? Kerana ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan, Allah perintahkan kita berdoa. Seperti mana dalam suratul Al-A'raf ayat 29, muka surat 153 di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Perkataan wad'uhu, dan berdoalah kalian, berdoalah kamu kepadanya. Ini adalah ayat yang merujuk kepada Allah perintahkan, berdoalah kamu kepadanya dengan penuh keikhlasan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang kedua yang boleh kita rujuk adalah surah Ghafir ayat nombor 60. Boleh temukan ayat ini pada muka surat 474. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Lihat pada perkataan ud'uni. Ud'uni itu adalah perintah dari Allah, berdoalah kepadaku. Jadi ayat penuhnya Allah, Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku perkenankan doa kamu. Ini adalah perintah dari Allah. Jadi kalau kita banyak berdoa, bangun tidur baca doa, masuk ke tandas baca doa, keluar tandas baca doa, keluar rumah baca doa, nak masuk ke masjid baca doa, nak keluar masjid baca doa, nak masuk rumah baca doa. Hidup Nabi SAW ini, kalau kita kumpul bincang tentang doa dia pun dah banyak dah, tak terkejar kita. Sebab tu Al-Imam Nawawi, dia ada satu kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikir. Kalau tuan baca buku tu, kitab tu penuh dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi mengetahui betapa pentingnya doa ini dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama.
Okey, yang kedua. Okey, dalam ayat ini Allah bagi tahu doa Allah perkenankan, betul tak? Okey, nanti kita akan sebut macam mana doa untuk Allah perkenankan. Okey, yang kedua, doa ini dia merupakan satu ibadah. Salat ibadah, datang masjid ibadah, baca Quran ibadah, berzikir ibadah. Jadi doa ini adalah ibadah. Ini disebutkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu merupakan satu ibadah. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Sebab tu tuan-tuan, jangan berhenti dari berdoa. Walaupun dah ada segala serba-serbi dah. Ada orang sampai dia tak tahu nak doa apa ni. Kan? Nak doa apa? Semua dah ada dah. Rumah ada, semua dah ada. Tuan-tuan, satu pihak lagi dia kata, puas saya doa, beribu-ribu saya minta, Tuhan tak pernah nak kabulkan. Ini adalah cara fikir yang salah. Doa ni sebenarnya bukan pada isu apa yang kita minta itu dapat, tetapi yang utamanya doa saja ibadah. Allah bagi ganjaran pahala. Jadi ini adalah perkara yang kedua yang perlu kita ambil manfaat. Lepas tu kalau kita bincang bab zikir, doa ni pun kalau kita nak letak satu maklumat lain, doa juga merupakan zikir. Semua orang tahu Allah perintah banyak berzikir, tapi doa ni kalau susun ranking zikir, dia nombor 4. Nombor 1 zikir yang paling afdal salat. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga zikir yang berbentuk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tu. Yang keempat baru doa. Tapi walaupun doa ini kedudukan dia yang keempat, tetapi besar dalam kehidupan seorang Muslim. Baik, yang ketiga, orang yang banyak berdoa ni, dia telah menyelamatkan dirinya daripada memiliki sifat sombong. Tuan-tuan, siapa yang ada sebesar zarah dalam hatinya sifat sombong, dia tak akan dapat menjejakkan kakinya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Nabi sebut, siapa-siapa yang hatinya ada sebesar zarah sifat sombong, dia tak akan dapat masuk syurga. Jadi antara ciri orang yang sombong apabila dia tidak mahu berdoa kepada Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Ayat yang sama yang kita baca yang kelebihan pertama tadi, tapi kita nak ambil yang dekat hujung dia tu. Kalau kita baca ayat tadi kan Allah kata, Allah perintahkan kepada kamu, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kamu. Dan hujung tu Tuhan kata, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah bagi tahu, sesungguhnya orang yang sombong, yastakbirun, orang yang sombong daripada beribadat kepadaku, merujuk kepada apa? Merujuk kepada doa, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dia hina. Sebab tu berdoa kepada Allah ni bukan hanya dalam kesempitan saja. Ada banyak boleh minta kepada Allah. Kan, tak cukup dengan urusan dunia, masuk urusan akhirat, tapi minta kepada Allah. Supaya apabila kita berdoa kepada Allah, melambangkan bahawa kita ni perlukan Allah. Jadi orang yang banyak berdoa ni adalah orang yang seolah-olah menunjukkan diri dia, ya Allah, aku perlu kau pada setiap saat, pada setiap masa. Tapi kalau kita jarang doa, maknanya kita perlukan Tuhan ni kadang-kadang je lah. Sedangkan kita perlukan Allah setiap masa. Jadi kalau kita doa tu, kita menunjukkan sifat kehambaan kita, menunjukkan kita ni tidak ada apa-apa, kita perlukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah adalah merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, yang Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi teruskan berdoa. Doa kepada Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menunjukkan sifat kehambaan, perlu kita kepada Allah, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang keempat, doa ini merupakan di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu nak buat apa ni,
dalam hidup ni kan. Solat okey, puasa okey, antaranya doa. Kerana ia merupakan ibadat yang paling mulia. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah di sisi Allah berbanding dengan berdoa. Doa. Okey, paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ibadat itu paling mulia, tetapi ia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hamba dia berdoa. Tuan-tuan, nak dapat darjat, nak dapat peluang Allah cinta, Allah suka ni bukan senang. Tapi di antara jalan macam mana nak dapat cinta Tuhan, maka melalui doa. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salullaha min fadlih, mintalah kepada Allah dengan kurniaan yang ada pada Allah. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Allah suka apabila dia diminta. Walaupun ada ulama kata hadis dhaif, berlaku perselisihan pendapat lah di kalangan para ulama hadis. Tuan ingat tak kisah Isra' Mi'raj? Waktu Nabi menerima ibadat salat, mula-mula berapa waktu? 50 kan? Kemudian Nabi Musa tahan dia, pergi minta kepada Allah, akhirnya dapat berapa? Jadi 5 waktu. Agak-agak tuan-tuan, berapa kali Nabi minta kepada Allah? Minta kurang, minta lagi. Allah Ta'ala tidak jemu, Allah Ta'ala tidak marah, minta kepada dia beberapa kali. Kerana Allah suka kalau kita minta. Mintalah benda yang satu tu berjuta-juta kali sekalipun, Allah suka. Dia berbanding kalau kita minta pada manusia. Tapi minta kepada Allah yang maha kaya, Allah suka. Jadi jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Okey, yang keenam, orang yang berdoa ini dia dapat menghindari daripada kemurkaan Allah. Ada banyak perkara yang kadang-kadang kita buat, Allah murka pada kita. Allah tak suka hamba tu. Jadi apabila kita berdoa, moga-moga kita terselamat daripada kumpulan manusia yang Allah murka. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Saya teruskan yang ketujuh. Boleh ke tuan-puan? Ada makan ke? Nak kena cepat sikit. Okey. Yang ketujuh, orang yang kuat berdoa ni, dia seperti mempunyai kekuatan. Allah bagi dia ketinggian diri. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau Allah suka, kalau Allah cinta ibadat tu, kan, pasti Allah akan tolong dia, pasti Allah akan beri sesuatu kepada dia. So, teruskan berdoa. Kita apabila kita tahu ada yang akan tolong kita, mungkin manusia tak nak dengar dah cakap kita, mungkin manusia dah menyampah kat kita dah, mungkin manusia ni dah, kita dah tak ada siapa-siapa dah nak tolong kita. Kita terlupa yang kita ada Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, yang tidak pernah tidur, yang maha hidup, yang maha kaya. Maka kalau dia faham isu itu, so dia akan jadi kuat. Dia tak akan putus asa. Dia akan hidup dalam keadaan yang, yalah, dalam keadaan dia mempunyai kekuatan. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Inna a'jazan nasi man ajaza bid-du'a. Sesungguhnya manusia yang paling lemah ialah sesiapa yang lemah dalam berdoa. Kalau lawan balik, manusia yang paling kuat adalah manusia yang paling kuat dengan doa. Jadi kalau Allah kata dia akan jadi lemah kalau dia lemah dalam berdoa. Kenapa tak minta kepada Allah?
Allah boleh beri apa yang manusia tak boleh beri. Betul tak? Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam, isterinya sudah tua, mandul. Dari sudut ilmu perubatan, perempuan mandul tak dapat anak, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Zakaria walaupun rambutnya sudah beruban, tua dia, tetapi dia faham erti doa. Nabi Zakaria ni kenapa dia sangat kuat lagi untuk berdoa? Ketika mana dia pernah melihat Maryam alaihi salatu wassalam dapat makanan dekat mihrab, dijaga, dia nampak Maryam selalu dapat makanan. Lalu Nabi Zakaria tanya pada dia, macam mana kau dapat makanan ni? Maryam kata, aku dapat dari Allah. Jadi Nabi Zakaria dia macam dia pun macam tersentak juga. Kalau Allah boleh bagi makanan tu kepada Maryam, aku yang nak minta anak ni pasti Allah boleh bagi. So dia kuat berdoa. Kita doa pada Allah. Tidak ada benda yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, tapi dengan syarat ada adab doa dia dan sebagainya. Hadis riwayat Ibn Hibban. Okey, itu nombor 7. Kalau sempat sampai 13 awal lagi kita berhenti, InsyaAllah. Tapi tak lebih pada waktu syuruk. Syuruk kau apa? 7 1 minit 7 1 minit. Sekarang kita 6:43 minit, kita dah 16 minit 50 saat. Saya teruskan lagi nombor 8. Nombor 8, doa boleh menolak bala sebelum Allah turunkan. Banyak. Allah Ta'ala ni dia boleh turunkan malapetaka bila-bila saja. Kan? Tetapi apabila hamba itu doa, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara ila du'a'u. Tidak ada yang dapat menolak al-qadar. Al-qadar itu merujuk kepada malapetaka, musibah, melainkan dengan doa. Doa dia boleh tolak. Kata para ulama hadis, dia merujuk kepada kalau Allah nak turunkan mana-mana malapetaka, tapi kalau dia doa, Allah tidak turunkan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Kita tak tahu apa lagi malapetaka yang Allah nak bagi dekat Malaysia ni. Contoh, dulu kita dah pernah kena. Apa yang Allah nak datangkan, kita tidak tahu. Kerana ia berada di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau rakyatnya doa, moga-moga Allah lindung kita daripada malapetaka. Dan yang ke-9, jika malapetaka itu berlaku juga, maka macam mana nak hilangkan dia, macam mana nak angkat dia, pun melalui doa. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa memberikan manfaat ke atas perkara yang telah berlaku dan yang belum berlaku. Apa perkara yang telah berlaku? Antaranya adalah malapetaka. So nak angkat malapetaka, bencana yang telah berlaku itu, Nabi kata doa tu bagi manfaat. Doa itu bagi manfaat. Lepas tu Nabi kata, fa'alaikum ibadallah. Justru itu wahai hamba-hamba Allah, berdoa, berdoalah. Hadis riwayat Ahmad. Okey, tinggal lagi 3. Ni baru nombor 9 daripada 13. Kita masuk nombor 10, tuan-puan. Saya terus je, saya tak ada nak belok kanan, belok kiri. Saya terus saja. Ya, waktu tuan-tuan ni sangat berharga. Sebab kita dah nak kiamat dah. So kita kena cepat. Nombor 10. Orang berdoa ni dia memiliki sifat macam para nabi. Para nabi ni adalah orang yang bertakwa, manusia yang paling soleh. Ini kita ambil satu contoh pada kisah Nabi Allah Zakaria. Sebab tu kalau tuan-tuan nak study kisah doa orang mustajab,
Antara Nabi yang boleh dibincangkan adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia adalah figura berkaitan dengan doa. Kita kena study kisah dia tu. Macam mana Allah boleh beri anak pada dia? Antaranya kita boleh jumpa pada ayat ni. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Ayat ni boleh jumpa dalam muka surat 329. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami perkenankan doa Nabi Zakaria. Kami kurniakan kepadanya Yahya. Kami pulihkan keadaan isterinya yang mandul. Apa di antara menyebabkan Nabi Zakaria ni dia boleh dapat anak namanya Yahya? Allah kata, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka berdua ni adalah di kalangan manusia yang belum berlumba dalam buat kebaikan. Cepat dia melakukan ketaatan. Dan yang kedua, wa yad'unana, sentiasa berdoa kepada kami, kata Allah. Yad'unana tu adalah fi'lul mudhari', adalah present tense yang merujuk kepada perbuatan tu selalu buat, berterusan dia buat. Dalam keadaan apa? Raghaban, penuh harap, wa rahaba, penuh rasa takut. Faham tak? Nabi Allah Yahya, antara sebab bagaimana boleh dapat anak adalah melalui doa. Dan mereka ini juga digelar sebagai orang yang cepat-cepat dalam melakukan kebaikan, iaitu ciri orang yang bertakwa. Baik, habis nombor 10, saya pergi kepada yang nombor 11. Nombor 11, doa merupakan jalan nak mendapat bantuan dari Allah, dan doa boleh meneguhkan pendirian kita apabila kita berhadapan dengan musuh. Antara contohnya, kita ambil kisah Talut lawan dengan Jalut. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 250 hingga 251. Saya ambil dua ayat ni saja. Macam mana Talut boleh mengalahkan Jalut yang mempunyai tentera yang sangat ramai? Apa di antara tip mereka? Apa senjata tentera-tentera Talut ini? Allah mengatakan walamma baradhu li Jalut wa junudihi, dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dengan tenteranya, qalu, tentera Jalut itu berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sadra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. So senjata dia yang paling kuat adalah doa. Mereka mengatakan afriq alaina sadra. Dia kata, ya Tuhan, kami dah nak perang ni, limpahkan kepada kami sabar supaya kami tak takut, kami tak lari jumpa musuh, dan teguhkan pendirian kami. Akhirnya Allah terima doa itu. Maka ayat 251 Allah kata apa? Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut. Maka mereka dapat kalahkan Jalut dengan izin Allah, dan yang bunuh Jalut itu adalah Nabi Daud. Jadi kita bukalah cerita kisah Nabi Daud tu, kemudianlah cerita. Yang ke-12, tuan-tuan, doa boleh menakutkan siapa-siapa yang suka buat zalim. Ni, siapa-siapa yang suka menzalimi manusia ni, mentang-mentang dia ada kuasa, dia ada pangkat, tahu tak, dia boleh zalim orang. Kalau tuan-tuan tak boleh nak buat apa-apa dah, tuan-tuan ingatkan kepada orang yang zalim tu, hang zalimlah dekat aku doa kepada Allah, doa orang zalim tu mustajab. So orang yang zalim tu dia akan, kalau dia tak bebal lah, kalau dia faham, dia akan berhenti menzalimi. Sebab dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW mengatakan di antara doa orang mustajab
Nabi kata salah satunya, Nabi kata apa? Salasatun, ada 3 doa, la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doa mereka ini. 3 ni. Yang pertama, imam adil, imam yang adil. Ni pemerintah yang adil. Kalau tuan jumpa pemerintah yang adil, minta dia doa, doa dia mustajab. Yang kedua, wasaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan kita nak ambil yang ketiga ni, wa da'watun mazlum, doa orang yang dizalimi. Ni ingatkan, kalau rakyat buat hashtag doa orang yang dizalimi ini makbul, so tak ada siapa yang berani nak zalim orang. Tidak lawan. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Sekalipun dia orang kafir, atau jangan buat main-main dengan orang yang dizalimi. Okey, yang terakhir sekali, nombor 13. Doa ni dia tak pernah kecewakan siapa-siapa pun. Ini yang kita nak betulkan cara orang fikir tentang doa. Tuan-tuan doa je. Kalau doa berbentuk tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan ada permintaan kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Betul tak? Siapa sini yang doa dia tak pernah Allah kabulkan? Ada kan? Tapi dia malu nak sebut lah. Tak apa, simpan dengan Allah. Okey. Yang last kali, tak ada doa yang Allah tak kabulkan. Jamin dia akan dapat sesuatu. Dia takkan kecewa dengan dia doa. Okey, kita tengok Allah sebut. Allah janji dalam surah ni, surah Al-Baqarah ni, ayat 187. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada aku, wahai Muhammad, kepada engkau, kau jawab, aku ini dekat dengan mereka. Lepas tu Allah bagi tahu kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia minta kepada aku. Betul tak? Tuan jamin tak? Tuan jamin. Okey. Macam mana orang yang berdoa itu dia dapat sesuatu, dia tak pernah tak dapat sesuatu. Allah tak pernah kecewakan dia. Kita kena faham hadis ini. Ada 3 cara Allah menerima doa. Okey, kita jangan faham minta A dapat A. Betul tak? Minta B dapat B. No. Itu salah satu cara. Baik, kita hayati hadis ni. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang Muslim yang berdoa tapi doa dia tu tak ada dosa, doa dia tidak bertujuan untuk memutuskan silaturahim, Allah akan kabulkan kepadanya 3 cara doa. Salah satunya, Allah akan kabulkan doa yang diminta itu dengan segera. Allah akan tunaikan. Dia minta A, Allah bagi A. Cara kedua, Allah akan menyimpan, Allah akan tukar doa yang diminta itu bagi pahala dia di akhirat. Maknanya, dapat tak sesuatu? Dapat. Allah tak bagi, dia minta dah 1000 kali dah. Tuhan tak bagi yang 1000 kali tu. Tapi nanti Tuhan simpan doa dia, Tuhan tukar dengan pahala yang banyak. Maknanya, dapat tak sesuatu? Dapat. Dan yang ketiga, Allah memalingkan daripada dia mendapat keburukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud dia, contoh, tuan-tuan nak minta kaya, contoh. Tuan-tuan ni memanglah orang kaya bertakwa ni semua OKB ni. Orang kaya bertakwa. Amin, alhamdulillah. Kan? Doa apalah? Doa minta apa? Minta apa? Banyak benda nak minta lah. Kan? Allah tak bagi dia minta yang itu. Tapi Allah tukar, kalau dia ni, Allah tukar dengan Allah lindung dia. Kita ni kadang-kadang minta, kita ingat kita minta benda tu perlu. Bagi Allah, ada lagi benda yang penting sepatutnya kau minta. Maka Allah tukar dalam hidup dia, Allah lindung dia daripada keburukan. Faham tak? Contohnya, Allah tak bagi seperti yang diminta, tapi Allah bagi dalam bentuk lain, Allah lindung orang itu daripada keburukan. Okey, cukuplah 13 apa kelebihan doa. Kita ada masa lagi dalam 5 minit. Boleh saya ambil lagi?
Boleh tuan-puan kita dah 30 minit 15 saat. Saya kena jaga waktu ni sebab mati takut datang bila-bila. Okey. Saya terus pergi kepada intipati penting juga. Doa apa yang kita nak kena baca? Kebetulan kita pagi subuh. Okey, tuan-tuan, ikut saya baca doa ini yang selalu Nabi SAW baca apabila selesai solat subuh. Apa agak-agak doa tu? Doa ni 3 permintaan Nabi SAW setiap pagi. Subuh saja Nabi baca. Saya baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Okey, ikut saya baca terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang engkau terima. Hadis sahih ada riwayat Ibnu Majah. Kalau kita macam ambil sikit waktu kan, renung, fikir, kenapa Nabi minta doa ini? Ada 3 permintaan. Yang Nabi minta yang pertama sekali apa? Ilmu yang bermanfaat. Baru minta rezeki, baru minta amal diterima. Bukan rezeki dulu, tapi ilmu dulu. Menunjukkan bahawa dalam hidup ni perlu ada ilmu, kenal Allah, tahu halal haram dan sebagainya. Tapi kenapa sebut bermanfaat? Sebab tak semua ilmu yang kita belajar, yang kita dengar, yang kita baca, ia bermanfaat. Betul tak? Banyak ilmu dalam YouTube boleh jumpa, dalam macam-macam medium kita jumpa ilmu. Tuan-tuan pula kuliahnya, ya Allah, pagi, petang, tiap-tiap malam kuliah maghrib, subuh, duha. Muslimat ni tak cukup dengan duhanya. Ada setempat tu sampai kuliah zuhur, ada tempat tu kuliah asar pun ada. Maghrib dia sambung, lepas isyak dia sambung, sampai tertidur dia. Kan? Orang tengah kuliah online, cakap seorang-seorang, mana makcik-makcik ni? Tidur semua dah. Tak apalah. Tapi dalam banyak-banyak ilmu tu, mana yang bermanfaat? Mana yang boleh bawa dekat pada Allah? Mana yang boleh bawa kepada yang boleh bawa kita kepada perubahan dalam hidup? Itu minta pada Allah manfaat. Okey, yang kedua, rezeki yang baik. Rezeki yang banyak boleh juga, tapi kena tambah yang baik. Yang baik kenapa? Biarlah rezeki itu kita boleh buat amal soleh, kita boleh dekat dengan Allah, kita jadi lebih baik. Jangan dapat rezeki menyebabkan kita jauh pada Allah, lupa pada Allah. Okey, yang keempat, kenapa minta amal yang engkau terima? Sebab buat amal ni yang paling penting Allah terima. Bukan isu banyak, bukan isu sikit, tapi yang penting Allah terima. Kalau Allah tak terima amal, habis kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, terang puan. Lepas tu ada satu lagi doa lah, yang ni saya baca saja tak berikut, sebab waktu dah pukul 7 pagi. Syurut sikit lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ni terbalikkan pula daripada yang tadi. Wa min qalbin la yashi', dari hati yang tak pernah rasa khusyuk, tak pernah rasa puas, tak pernah rasa tenang. Wa min nafsin la tashba', dari hati yang tak pernah puas. Ini satu masalah juga. Ada je tak cukup. Minta pada Allah, ya Allah, bagi aku hati, lindung aku daripada hati yang tak pernah rasa puas. Wa min du'a'in la yusna', dan kalau aku berdoa, ya Allah, lindunglah ya Allah daripada mana-mana doa yang aku baca engkau tidak kabulkan. Minta pada Allah macam tu. Dan last sekali kita baca doa ni.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kata Anas bin Malik, di antara doa yang paling banyak Nabi minta kepada Allah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di hari akhirat, wa qina azaban nar, dan lindunglah kami daripada azab neraka. Itu Nabi selalu doa. Jadi tirulah doa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah 7 2 minit saya berhenti, seperti mana yang telah pun saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Kita jumpa insya-Allah esok pagi tadabbur suratul Al-Waqiah. Saya akan bawa nota untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, melainkan orang yang telah beriman, melainkan orang yang telah melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan manusia yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran.